أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه wattabi'ina tabi'inahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan puan-puan, mereka-mereka yang bersama dengan kami live daripada Facebook Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara. Alhamdulillah, pada malam ini kita berforum dalam kita merancangkan agenda dakwah. InsyaAllah pada malam ini Dewan Dakwah Negara, Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara menganjurkan satu forum perpaduan bagaimana kita melihat COVID-19 ini boleh menyatukan umat Islam pada hari ini. Bersama kita pada malam ini, panel yang tidak asing, saya suka memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ustaz Muhyiddin bin Mukhtar, Ketua Unit Korporat dan Perhubungan dan Korporat Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Seterusnya panel yang kedua adalah panel yang pertama panel pertama Ustazah Isfadiah binti Muhammad Dasuki, Naib Pengurusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, dan bersama kita ialah Ustaz Syafi Yusof Ghani, panel jemputan untuk memeriahkan forum kita pada malam ini. Jadi forum yang akan kita bincangkan, yang kita akan sembang-sembangkan pada malam ini dalam tema kita Dewan Dakwah kita adalah dakwah tanpa sebarang ialah COVID penyatuan ummah. Sesungguhnya kesatuan umat Islam ini sangat diperlukan kerana kesatuan itu adalah sumber kekuatan umat Islam. Apabila kita bersatu, di sana ada izzah, ada keagungan, ada kehebatan, dan di situ ada kekuatan bagi umat Islam. Mudah-mudahan forum yang akan kita bincangkan pada malam ini dapat memberikan satu inspirasi kepada seluruh umat manusia, seluruh umat Islam, untuk kita sama-sama bersatu untuk hidup dalam keadaan aman dan harmoni, untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa melengahkan masa, kita ada lebih kurang masa 1 jam untuk kita berforum, dan kita nak dapatkan mutiara-mutiara kata daripada panel yang cukup hebat. Ustazah Isfadiah, siapa yang tidak kenal, antara selebriti dakwah yang sentiasa muncul di kaca TV dan juga di corong-corong radio. Ustaz Syafi Yusof Ghani, antara pendakwah yang memang cukup terkenal di utara. Jadi pada malam ini dia boleh gunakan logat utara untuk kita menceraikan forum pada ini, sentiasa suaranya berkumandang di corong-corong radio di sebelah utara. InsyaAllah pada malam ini kita akan mulakan forum ini dengan soalannya sama di antara Ustazah dengan Ustazah Isfadiah dan juga Abdul Ghani, cuma mungkin mereka akan membincangkan daripada angle yang berbeza. Jadi saya ingin mengajukan soalan kepada orang yang jauh dulu, di utara tu. Kita dengar Ustaz Syafiq. Boleh Ustaz Syafiq mulakan? Boleh Ustaz. Bersedia Ustaz ya? Boleh. Untuk round yang pertama Ustaz, ya, memang kita melihat hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu pandemik, satu wabak yang dikenali sebagai COVID-19. Dan ianya sangat merisaukan seluruh dunia hari ini apabila kita masih belum menemui ubat atau penawar bagi penyakit ini. Dan kita lihat gelombang COVID-19 ini, ada satu tempat setelah negara yang sudah hampir stabil, mereka berjaya menangani, tiba-tiba COVID-19 melonjak dengan jumlah yang besar di luar kawalan. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setakat ni kita kawal, dan kita harapkan kepada seluruh umat Islam, umat manusia, seluruh rakyat Malaysia untuk bersatu padu, untuk kita memahami situasi ini dan kita sama-sama agar kita dapat menyekat ataupun menghentikan penularan wabak COVID-19 hari ini. Jadi memang segi hikmah itu kita tak dapat nafikan. Ya, sebelum ni banyak penceramah-penceramah yang menjelaskan tentang hikmah di sebalik COVID-19 ini. Jadi soalan saya nak utarakan kepada Ustaz Syafi terlebih dahulu, iaitu daripada sudut manakah COVID ini dapat menyatukan ummah, dan daripada sudut manakah kita melihat positifnya COVID yang
kita hadapi hari ini daripada sudut ianya menyatukan umat manusia sama ada yang kita beragama Islam ataupun yang bukan Islam. Silakan Ustaz. Dalam masa 9 minit je Ustaz. Masa tu yang mahal tu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertamanya yang diraikan Al-Fadhilatul Ustaz Ustaz Muhyiddin selaku moderator kita pada malam ni, dan panel gandingan Ustazah Isfadiah. Sihat Ustazah? Alhamdulillah Ustaz. Last for Ustaz pun sihat ya? Sihat Alhamdulillah. Last forum rasanya di sekolah DMW di Kepala Batas tu, kalau Ustazah ingat lagi lah. Betul-betul, yang itu pun yang pertama juga. Itu yang pertama. Baik, ala kulli halnya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pertemuan kita pada malam ni. Jadi sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita membincangkan berkaitan dengan hikmah COVID ni, terutama dari segi dapat mengeratkan ukhuwah, boleh kita simpulkan di sini adalah antara ukhuwah dan besar sekali adalah ukhuwah Islamiah ataupun kita kata ukhuwah dalam kekeluargaan tu sendiri. Kerana apabila kita main musim COVID yang awal ni, kemudian kita selisih pula dengan kita PKP, tak dibenarkan untuk kita ni keluar ke mana-mana pun, maka ini masa untuk kita lebih mengenali pasangan kita. Dulu sebelum kita berkeluarga, kita kenal juga isteri kita, tetapi dia tu belum true. Kadang-kadang isteri pun bekerja, suami pun bekerja. Tapi bila kita spend masa bersama di rumah ni, kita boleh kenal, bukan kenal isteri. Maksudnya kita lebih hebat lagi adalah kita kata hubungan kalau bukan musim PKP atau bukan musim Ramadan, jarang sangat kita nak duduk sekali makan dengan anak-anak kita tu. Kerana kita tengok pakar-pakar motivasi kalau dia sebut, antara benda yang sangat memberi kesan pada ahli keluarga kita untuk beri nasihat pada orang apabila dia sedang makan. Jadi bukanlah benda yang berat, tetapi sambil-sambil antara adab-adabnya, sambil-sambil kita sembang-sembang situ dan sebagainya, maka benda-benda tu kita lihat sebagai dari satu sudut yang positif tu sangat banyak membantu. Kerana apabila kita bina ummah di luar sana tu, kita nak cerita tentang ukhuwah Islamiah di kalangan ummah, kita lihat dulu apa yang berlaku di dalam rumah kita. Kalau dalam rumah kita tu kita tengok kita jadi orang yang terbaik, maka daripada rumah itulah dia ummah tu akan jadi elok. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia. Dan Nabi SAW dengan terang, dengan beraninya mengaku, aku manusia paling terbaik dengan isteri, keluarga dan anak-anak aku. Dan kita melihat dari sudut mana baiknya Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu ta'ala menyebut, pernah 1 bulan purnama, 2 bulan purnama, 3 bulan purnama berlalu, tetapi tidak ada benda berasap di dapur rumah Nabi ni, tak berasap. Maka sahabat tanya, apa yang ada di rumah itu? Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma indana illa al-aswadain, al-ma'at wa tamr. Tidak ada yang lain daripada kami melainkan 2 benda yang hitam, 1 air, 1 kurma. 2 je benda yang ada dengan kami. Maknanya kalau kita lihat dari segi kesempurnaan Nabi SAW itu dari aspek keduniaan atau hanya semata-mata dari segi kelengkapan dunia, maka kita rasa bukan aspek itu yang dibina oleh Nabi SAW dalam ukhuwah di kalangan rumah. Untuk kita bincang ukhuwah di kalangan rumah tadi tu, Nabi SAW bina tu adalah ukhuwah akhirat di kalangan isteri-isteri baginda Rasul SAW, sehingga daripada rumah para sahabat yang dididik oleh Nabi SAW, lahirnya manusia-manusia yang hebat.
Walaupun rumah mereka, kalau kita tengok rumah Saidina Abu Hurairah, kalau dia berdiri, kena bumbung di depan. Kalau dia lunjuk kaki, kena di dinding tu. Dan Nabi SAW, rumah dia tak besar mana pun, kecil je. Kerana dalam hadis riwayat Bukhari menyebut, ketika Nabi SAW semayang di waktu malam, Aisyah akan tarik kaki dia ke belakang supaya jangan kena kepada belakang masa Nabi dia semayang. Maknanya ruang seorang nak sujud, seorang nak semayang pun sangat sempit di situ. Tetapi Nabi SAW bina ukhuwah yang luar biasa dengan isteri dia, sehingga Nabi boleh kenal watak isteri dan isteri boleh kenal watak masa Nabi marah dan isteri marah dan sebagainya. Maka balik kita pada COVID kita, perbincangan kita hari ini adalah, maka kita lihat bukanlah satu peluang. Mungkinlah hikmah yang Allah Ta'ala beri pada kita hari ini, kita dapat lihat kebaikan. Kadang-kadang apa yang cikgu cakap di sekolah tu, kadang-kadang kita tak berapa percaya. Sebab anak-anak kita ni biasalah depan kita ni kan, dia pijak gajah pun tak mati juga. Pijak semut memang tak mati dah. Bila kita lihat duduk di rumah, kita tengok dia makan, macam mana dia share makanan dengan kakak dia, macam mana dia share makanan dengan adik dia. Dia tengok adik dia pedas, dia kongsi dah ayak yang ada kat tangan dia. Dia tengok macam-macam kita boleh tengok kerana anak-anak kita. Dan kita sendiri lalui suasana macam mana nak ajak anak-anak kita di rumah tu, dengan tuitionnya, dengan kelasnya, dengan grup WhatsAppnya habis bateri, dengan cas pula lagi, grup baru pula cikgu sekolah dia buat lagi. Jadi semua tu kadang-kadang kita rasa, mungkin kita rasa susah, tetapi ada satu kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala sedang binakan dalam ahli keluarga kita hari ini. Yang paling hebat sekali adalah kekeluargaan kita lah. Tetapi saya ada dengar juga Ustazah dan penonton-penonton dan Ustaz, banyak juga kisah-kisah yang agak menyedihkan apabila ada di rumah ni. Maaf cakap lah, mungkin kita boleh kongsi di sini. Ada orang, ibu-ibu yang kongsi dengan saya, telefon bagi tahu masalah yang berlaku di rumah tangganya adalah suami dia bila duduk tu, kita apa yang Nabi kita harapkan hikmah daripada PKP tu, tetapi jadi sebaliknya. Suami dia ni, macam mana saya nak cakap dia macam bahasa kita kalau bahasa official ni, macam haruan makan anak macam tu. Duduk, saya pun agak kesian dengan kadang-kadang suami yang panas baran, bila duduk di rumah sekali dengan suasana rumah yang kecil, orang pula ramai, ipak duai duduk sekali, tak boleh nak keluar dah, mai sini dengan mak mentua semua duduk, rumah tak luas mana. Jadi bebai, jadi marah. Tak kurang juga pasangan yang bercerai sepanjang kita dengar-dengar ni, bercerai, ada pukul, ada yang baru berkeluarga bercerai. Kesemua ni kadang-kadang kita tengok apabila kita hanya melihat daripada sudut negatif sesuatu benda tu, maka dia beri kesan pada kita. Terutamanya apabila masalah ekonomi lah. Bila orang tu dia yalah duit tak ada, jadi susah macam tu, jadi anak-anak pula buat perangai macam tu, isteri pula jadi macam tu, nak makan yang ni, nak makan yang tu, maka jadi susah kita. Maka balik kita kembali kepada ukhuwah kita dalam ummah kita hari ni. Antara benda yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada kita hari ini adalah ukhuwah di kalangan ahli keluarga kita. Sebab tu Allah Taala sebut di dalam Al-Quran surah Ar-Rum juzuk yang ke-21, kata Allah Taala, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan di kalangan kamu sendiri perempuan itu, dan Allah jadikan di kalangan kamu pasangan ini, suami isteri ini, ada mawaddah dan rahmah, ada mawaddah kasih sayang dan rahmat. Itu konsep asal ukhuwah yang Allah Taala nak bina. Tetapi hari ini kalaulah kita salah faham atau salah anggap daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita hari ini, maka kita lihat di hujungnya tu bukan kebaikan yang akan berhasil pada kita, bahkan kesusahan yang akan berhasil dengan kita hari ini, sebabkan kita tak faham tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk kita. Dan anak-anak yang ada di rumah tu pun, inilah kita katakan dengan masa untuk kita berbuah-buah lah, sembang-sembang dengan mereka. Jaranglah juga kita nak duduk sembang dengan anak-anak ni. Biasa kita sembang, walaupun anak depan kita, kita banyak masa dengan telefon. Jadi telefon pun tak larat main dah, masa dia. Mungkin ada masa nak main dengan anak-anak dan sebagainya. Ini masa yang sangat baik untuk kita ni menjadi pendengar yang setia. Ramai di kalangan mak bapak hari ni yang gagal menjadi pendengar yang setia, sehingga ukhuwah yang nak dibina di rumah tu gagal,
sehingga orang lain yang pula yang mengambil peranan untuk menjadi pendengar yang setia. Mungkin kawan dia. Kalau kawan tu baik tak apa. Kalau kawan tu Allah, orang Pulau Pinang kata jenis hantu ayak ni. Susah. Habis Ustaz kalau kena dapat kawan jenis hantu ayak ni. Dia akan dorongkan anak kita tu ke arah yang lain pula. Sedikit contoh yang boleh saya ambil sebelum kita serahkan untuk round yang pertama ni, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada kita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dia nak sembelih anak dia satu nabi dan anak dia tu dia tahulah bakal jadi nabi. Perintah tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya dalam situasi tu tak ada lagi perbincangan dengan anak dia. Dia tak perlu lagi panggil anak dia, wahai anakku, semalam aku mimpi. Fanzur madza tara. Boleh tak aku dapatkan apa pandangan hang dalam benda ni? Kita kata, kamu kan nabi, anak kamu kan bakal nabi dan perintah tu datang daripada Allah. Tak ada lagi nego di situ, tak ada ruang untuk nego. Tapi kata ulama sebenarnya bukanlah perbincangan bukan nak petikai perintah Allah, tak. Tetapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam masih memberi ruang kepada anaknya untuk berkomunikasi di dalam rumah. Dan yang ni lah kita nak ambil sebagai satu ibrah yang besar. Masa kita ada dengan keluarga kita hari ni nak eratkan silaturahim, kita komunikasi dengan isteri kita, komunikasi dengan anak. Dan banyak kita tengok kes-kes berlaku yang perceraian dan sebagainya, antara sebab utamanya tak semayang lah. Banyak benda-benda. Di hujung tu, kotak tu kita boleh tanda kurangnya komunikasi di antara suami dengan isteri. Kita pun tak tahu isteri suka makan apa. Tak tahulah Ustaz, dia suka apa dia makan lah. Saya pun tak heran lah. Isteri suka minum apa? Tak tahulah Ustaz. Saya tengok dia nak minum ayak tapis je. Okey lah kot ayak tu. Dia tak tahu. Jadi itu kelemahan yang berlaku pada kita lah. Jadi Alhamdulillah dengan PKP ni kita tengok ukhuwah tu, saya fokus dalam keluarga dan insyaAllah keluarga yang baik itu akan membentuk ukhuwah dan masyarakat yang baik insyaAllah. Jadi saya serahkan balik kepada Al-Fadhil Ustaz kita sebagai buah mula kita pada malam ni insyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz Syafiq. Buah cantik tu Ustaz. Lontaran yang hebat untuk urun dengan kita bersama. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya Ustaz Syafiq ni saya sangat terima kasih kerana dapat menggantikan tempat Ustaz Jafri Abu Bakar yang memang sepatutnya berada pada malam ini, dinantikan oleh ramai peminat beliau, tetapi kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, maka Ustaz Jafri tak dapat bersama. Terima kasih Ustaz menggantikan dan boleh mengisi pengisian kita pada malam ini. Jadi kepada para penonton di Facebook Live semua, jangan lupa untuk like dan share. Like dan share. Like kepada Facebook Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, satu platform yang untuk kita menyatukan ummah, menyatukan para pendakwah untuk kita menyemarakkan lagi dakwah tanpa sepadan untuk kebaikan ummah, untuk kemajuan ummah agar kita semua bahagia, selamat dunia dan akhirat. InsyaAllah seterusnya kita akan berikan ruang kepada ahli panel yang sudah dinantikan oleh ramai peminat-peminat ustazah di warga netizen ini. Memang kalau ustazah biasa dengan Facebook Live, betul Ustaz Syafiq, itu jadi suatu norma baru dalam kehidupan kita, di mana dakwah kalau dulu kebiasaannya kita akan pergi ke masjid, ke surau, tapi dakwah tanpa sepadan. Hari ini dengan orang kata hikmah daripada COVID-19, kita menerokai satu dunia baru, dunia komunikasi yang baru, kita berdakwah walaupun kita berada di rumah kita pada malam ini. Jadi sebenarnya kau juga menyatukan kita dalam satu forum, walaupun masing-masing Ustaz Syafiq di utara, di Pening, Ustazah di Kuala Lumpur, yang lain itu di tempat terbaik, yang lain itulah hikmah yang terbaik. Jadi tadi pandangan daripada Ustaz Syafiq melihat bagaimana COVID ini menjadi penyatu ummah. Penyatuan ummah itu bermula penyatuan daripada nukleus masyarakat itu sendiri, iaitu bermula di rumah. Apabila ahli keluarga, pasangan suami isteri, anak-anak boleh bersama, boleh bermesra, boleh bersatu, saling memahami, itu merupakan asas kepada penyatuan ummah. Jadi bagaimana pandangan Ustazah tentang COVID ini sebagai penyatu kepada ummah hari ini? Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kepada Ustaz Syafi selaku sahabat panelis saya, Ustaz Muhyiddin Mokhtar yang merupakan moderator kita pada malam ini. Beliau juga adalah talian hayat saya, tuan-tuan puan-puan, tuan guru saya juga ya. Cuma pada malam ni kita tak boleh duduk bergandengan lah macam pengantin lah pula nanti kan, sebab Ustaz Muhyiddin dia moderator. Okey, dan begitu juga kepada tim kita di sebalik tabir ya, yang telah menjayakan satu sesi yang saya kira sangat bermakna, yang merupakan satu, kalau kita nak kata sejarah pun boleh juga, sebab kita buat forum untuk kali yang pertama ni bagi Dewan Dakwah, dan saya ucapkan tahniah atas kegigihan, kesabaran kalian semua, dan mudah-mudahan Allah membalas dan mengangkat darjat kalian lah. Ini tim-tim di sebalik tabir Ustaz Safi, Ustaz Muhyiddin ya. Jadi kita sangat bertuah bersama-sama dapat orang kata bersama dengan mereka lah. Mereka dapat bersama dengan kita sangat bertuah. Dan begitu juga tidak dilupakan sahabat-sahabat Facebook ataupun social media yang sentiasa tidak putus orang kata dalam berkongsi perkara-perkara yang baik ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita nak memenuhkan ruang Facebook ini dengan perkara-perkara yang baik. Saya sangat menghargai ya perkongsian, maksudnya share, you all share, tekan butang share itu pun adalah satu hikmah kepada warga netizen kita di Facebook ini. Jadi jangan lupalah share. Kita dengar-dengar Khalid pula tak share kan. Jadi benda-benda baik je cepat share. Jadi baik dan juga benar insya-Allah. Jadi apa yang kita bincangkan pada malam ini adalah berkaitan dengan COVID-19 ya. Bagaimana COVID-19 kehadirannya itu yang ibarat sebagai tragedi kepada ramai kita sehingga menghentikan seluruh aktiviti, dan ia ibarat melumpuhkan ya seluruh tenaga yang ada di dalam sesebuah negara. Dan saya sangat suka bila Ustaz Syafi memulakannya dengan penyatuan ataupun perpaduan dalam keluarga sendiri, sebab ini sangat-sangat penting. Dan hakikatnya bila Ustaz Syafi cerita dengan panjang lebar tu tadi, bagaimana kita dalam rumah, kita duduk dekat ni kan, dan kita ada gelaran-gelaran yang istimewa yang tak ada orang lain tak ada gelaran tersebut. Gelaran sebagai suami kan kepada isteri kepada si suami, anak-anak, orang lain tak boleh rebut tu kan. Gelaran suami saya, tak ada orang boleh beli gelaran tersebut untuk menjadi suami saya. Dia perlu ada proses yang tertentu untuk menjadi suami. Begitu juga saya, tak ada orang boleh beli gelaran itu untuk menjadi isteri kepada Ustaz Muhyiddin Mokhtar. Dan begitu juga anak-anak, tidak ada, dia tak boleh dapat mana-mana. Dan itu adalah anugerah daripada Allah. Dan malangnya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita lihat adalah kita kurang kenal keluarga kita. Satu demi satu masalah, tekanan perasaan, sehingga talian orang kata sesak lah kan. Walaupun bukan hanya kerana masalah keluarga, tapi mungkin masalah-masalah lain, tapi dia menunjukkan bahawa keluarga ini tidak boleh menjadi pentas ataupun tempat rujuk di mana boleh menyelesaikan masalah ahli keluarga mereka sendiri. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya nak pergi lebih daripada itu, di mana saya melihat bahawa satu negara ya telah berjaya bersatu padu untuk mendepani wabak yang gaib ini, wabak yang kita tidak nampak. Tidak nampak dengan mata kasar. Jadi yang kita perlukan dengan kanta berapa kali ganda kan, berapa meter lah, berapa kali ganda untuk kita lihat makhluk yang sangat halus itu. Dia boleh Masya Allah menghentikan seluruh aktiviti dan gerak kerja kita ya. Jadi ini merupakan satu pada kita kekaguman terhadap kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya rasa saya nak sentuh satu benda. Kalau Ustaz Syafi sentuh pada perkara yang dekat ya, depan mata ya, yang perlu dirapatkan. Tapi hakikatnya COVID-19 ataupun pandemik ini, dia mengajar kita walaupun kita jauh, kita tidak duduk dekat, kita boleh bersatu. Jadi kalau yang special, eksklusif adalah keluarga. Keluarga ni kalau dah dekat tak tahu nak bersatu tu tak tahulah kan. Tapi dalam aspek yang lain, dalam angle dan sudut yang lain, saya kira saya lebih rapat dengan tuan-tuan dan puan-puan Facebook followers saya ya di waktu COVID-19 ini. Saya lebih dekat, saya lebih rapat dengan ramai orang sewaktu COVID-19 ini. Saya rasa macam seolah-olah kita senang untuk memberi bantuan ya, dapat perhatian pada waktu COVID-19 ini.
kita boleh jalankan aktiviti-aktiviti online. Dan sehingga hari ini dan malam ini tuan-tuan dan puan, saya juga sangat rasa dekat dengan kalian. Kerana apa? Kerana sok fikir pun kan nak guna Zoom lah, nak guna StreamYard lah, nak guna entah apa-apa aplikasi kan yang baru yang timbul. Itu tujuan untuk apa? Untuk mendekatkan kita yang jauh, ataupun yang kata lain, kita ini telah seolah-olah terpenjara dalam dinding-dinding rumah kita sendiri. Jadi ini sangat luar biasa di mana Allah membukakan jalan kepada kita bahawa perpaduan itu sentiasa ada jalannya sekiranya kita mahu. Dan yang kedua tuan-puan, kita lihat sewaktu COVID-19 banyak sangat kebajikan yang telah dibentangkan kepada seluruh warga ataupun rakyat Malaysia. Dan amazingly, kita semua duduk dalam rumah, tapi tangan kalian boleh hulur. Maksudnya macam sangatlah panjangnya tangan-tangan kalian itu untuk membantu sahabat-sahabat kita di luar sana, ya. Jadi saya dengan Ustaz ada terlibat, kita buat sesuap nasi tuan-puan. Dan tahun ini adalah tahun ketiga kot Ustaz, ya? Tahun ketiga, tahun kedua Ustaz Muhyiddin? Tahun yang ketiga. Tahun yang ketiga. Dan tak sangka sangat tuan-puan, dan di saat pandemik ini, tahun ini adalah tahun yang paling banyak kami kumpulkan dana daripada sumbangan sahabat-sahabat kita di luar sana. Dan kalian berada terpenjara dalam rumah tau, yang hanya disatukan dengan keluarga saja. Tapi bantuan kalian, ya, doa kalian, Masya Allah, sampai sehingga kan Ustaz Muhyiddin lah, kalau saya cerita pengalaman sendiri ni kan, kita jadi kalut ni sebab nak habiskan sebelum tarikh apa ni, kena tutup, tapi ada juga orang nak bagi, kemudian kita nak agih-agihkan seluruh Malaysia, jadi kontak sana kontak sini kan, jadi online dan sebagainya, ya. Jadi saya kira subhanallah, ini adalah satu jalan sekali lagi untuk kita berpadu lah. Kemudian yang kita nak sebut 2, 3, yang ni yang terakhir, okey. Yang terakhir adalah di mana saya rasa sangat teruja, di mana COVID-19 ini dia mengajar kita bahawa kita perlu meletakkan sesuatu itu di tempatnya. Dengan kata lain, saya nak sebut COVID-19 dia telah melonjakkan siapa yang sepatutnya in charge kita. Dan semuanya, seluruh orang kata yang ada kuasa, pemimpin dan sebagainya, dia mendengar kata individu ini. Jadi apabila datang sesuatu urusan ataupun sesuatu bebanan, kita kena kembalikan kepada ahlinya. Jadi dalam hal ini, kita rasa sangat berbangga kerana Kementerian Kesihatan dia telah menjuarai, dan juga dengan kata lain dia lah yang memimpin. Kita panggil dia frontliner dan kita mengangkat martabat dia untuk memimpin, memandu kita, membimbing kita, memberi cadangan, ya. Dan seterusnya berlakulah beberapa keputusan-keputusan yang lahir daripada sama ada Perdana Menteri ataupun dengan kementerian-kementerian yang lainnya. Kenapa? Kerana kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. So saya kira dengan 3 perkara yang saya sebutkan itu tadi, mudah-mudahan kita terbuka hati kita bahawa perpaduan ini merupakan satu agenda ummah yang sangat penting kerana kita menghadap kiblat yang satu. Dan saya kira semalam kita baru dihadiahkan oleh Allah dengan peristiwa istiwa di mana matahari berada tegak di atas Kaabah untuk membetulkan laras kiblah kita ataupun direction kiblah kita bersama-sama tuan-puan. Dan kita bukan kata dalam tempat yang berbeza dengan hala tuju yang berbeza, tetapi walaupun kita berada di tempat yang berbeza, Allah tentukan untuk kita memandang ataupun menghalakan wajah kita pada satu direction ataupun pada satu arah. Sungguh besar, hebat, agungnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dan marilah kita sama-sama meneruskan perjuangan untuk menyatu padukan ummah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Satu kupasan, satu penjelasan yang sangat menarik. Bagaimana kita lihat kepentingan situ bukan kesatuan berkumpulnya kita secara fizikal, tetapi yang penting adalah hati-hati kita bersatu. Hati-hati kita bersama-sama untuk merasai kesusahan dan kepayahan di ketika itu, walaupun kita terpenjara di tembok batu, tembok dinding, kayu, macam-macam dinding, tetapi kebaikan, kebajikan, ihsan itu sampai kepada mereka-mereka yang memerlukan. Menunjukkan bahawasanya apabila kita ditimpa musibah, kita ditimpa kepayahan,
di sanalah kita akan bersatu. Walaupun tak nampak secara fizikal, tapi hakikat itulah yang berlaku. Alhamdulillah, dengan berkat kebersamaan kita, kesatuan kita, kita dengar arahan daripada Pihak Yang Berkuasa, mudah-mudahan kesejahteraan yang kita sudah nikmati sebagainya berterusan hingga bila-bila. Baik, tuan-tuan puan-puan, para penonton rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jangan lupa untuk like dan share. Like page Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara dan juga page kita bersiaran di 4 channel. Facebook Ustaz Syafiq, Facebook saya sendiri dan juga page Ustaz Isfadah, dan yang utama ialah page Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara untuk sama-sama kita memperkasakan dakwah serantau yang tanpa ada sempadan. Baik, tuan-tuan berkata Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pusingan yang kedua berkaitan dengan masih lagi konsep penyatuan, di mana sebenarnya pentingnya kita bersatu. Ya, kenapa kita perlu ramai-ramai? Kan kalau kita seorang-seorang di rumah kita, kita jaga ahli keluarga kita cukup dah, tak adalah masalah. Tapi kalau kita nak fikir orang ramai dengan kerenah yang macam-macam lagi lah, yang tu kata macam tu, yang tu kata macam ni, kita jadi pening kepala, Ustaz. Jadi kenapa penting Islam tu nak kita juga bersatu? Walaupun kadang kita punya agenda sendiri. Orang tu ada, orang kata yang A kata dia nak yang A, B nak kata yang B. Biarlah dia buat apa macam kan. Tapi Islam nak kita bersatu juga. Apa pentingnya kita bersatu, Ustaz? Sila, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Fadil Ustaz Muhyiddin. Sebelum saya nak teruskan, saya ucapkan tahniahlah kepada Ustazah dan Ustaz atas usaha yang luar biasa membantu umat yang memerlukan. Alhamdulillah. Walaupun masa musim yang kita kata susah pun, masih ada lagi insan-insan yang kita kata sudi untuk buat bantuan-bantuan yang luar biasa ni. Jadi sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tengok ketika kita berada di musim-musim COVID, PKP ni, dan ukhuwah yang kita jalinkan ini adalah kebersamaan yang besar, yang satu link yang besar ni adalah untuk manfaat umat yang sangat baik. Saya tengok bila orang duduk di rumah ni, ada yang di kalangan kita ni yang niaga, yang tak boleh nak niaga. Ada yang kena buang kerja. Tapi saya tengok dia jadi semakin kreatif. Kalau isteri dia tu boleh masak, dan isteri dia pun tak tahu selama ni isteri dia ada kemampuan untuk masak. Walaupun ada beberapa page-page yang boleh masukkan makanan yang tak siap tu, ada juga. Tapi isteri dia tu dia fikir tahu kreatif, macam mana aku nak buat ni, macam-macam lah hasil. Dan dia pula belajar macam mana nak online, belajar bisnes online. Dengan tak semena-mena tu dia dapat kawan-kawan jenis bisnes. Dia group pula, masuk dalam group Tupperware dia, masuk pula dalam group ni jual burger lah, group jual chicken chop lah. Dia pun tengok internet macam mana belajar tu, belajar lah. Jadi link dia jadi makin besar. Saya ingat ada sekali tu ada seorang peniaga kita Muslim ni, dia hasilkan cabai yang sangat banyak, tapi cabai dia tak boleh nak dipasarkan. Ada sekali masuk TV berita kan, tak boleh nak pasarkan kat market, tak boleh, kat mana-mana tak boleh. Sehingga akhirnya bila sekali je viral benda tu, tolonglah ambil cabai kami tak habis ni. Saya daripada peristiwa tu, dia dapat link untuk pasarkan cabai dia kepada peniaga Muslim BMF ni yang lebih besar dan lebih banyak. Allah, mungkin kita tak nampak benda ni, tetapi kita tengok apabila rangkaian peniaga Muslim lah, kalau kita kata dari segi perniagaan ukhuwah tu terbina, rangkaian dia makin besar. Dia jadi macam website labah-labah tu, sarang labah-labah tu. Dia makin besar. Manfaat dia apa? Kembali kepada ummah kita balik. Jadi kita tahu barang-barang ni nak ambil di mana, barang-barang ni nak hantar di mana. Dan bila kita duduk di sini, bila kita ukhuwah ni, bila kita hargai apabila kebiasaannya satu-satu benda tu kita akan hargai bila dia tak ada di hadapan kita. Bila dia ada, jarang kita hargai. Mak kita, ayah kita ada dengan kita pun buat tak heran macam tu je. Tapi satu hari dia dah tak ada dah, baru kita akan pergi di kubur dia, kita pergi kadang-kadang nak bagi duit dekat dia, mak ambil lah duit ni. Masa tu mak tak mau dah. Maka kita hargai benda apa, ukhuwah kita tu, hargai sembahyang berjemaah kita tu. Kita tak boleh
PKP nak masjid kuasa, mai duduk depan masjid, tengok ahli hutan kuasa nak bagi masuk pun tak sampai hati, nak suruh dia balik pun tak sampai hati. Ada kadang-kadang zaman sembahyang Jumaat belum open full lagi, hanya untuk 12 orang, 40 orang macam tu, tengok pakcik-pakcik tu menangis balik. Dia kata, "Ustaz, saya tak boleh sembahyang minggu ni." Kata dia, "Pakcik jangan sedih, saya pun tak boleh sembahyang juga, kita sama-sama geng. Sebab saya pun buka AJK masjid ni juga, ada lah geng nak pakat-pakat menangis seorang sikit tu." Jadi, dan kita, ukhuwah kita tu bukan di kalangan tu je. Saya tengok rangkaian kita lebih besar lagi, kita jadi seronok tengok polis. Kita tengok polis tu, kita rasa teringin nak belanja dia. Kita tak kenal pun dia. Dia beratok depan kita, beli nasi kanak contohnya, ada 2 askar depan kita. Kita lambai siap dekat cashier, kita kata apa, 2 askar ni aku bayar. Kita tak kenal apa askar tu siapa dia. Tapi kita rasa macam dia membantu kita. Dia korbankan masa dia, duduk tengah panas, dengan hujan kan, kita tengok video klip tu, dengan panas-panas polis tu duduk pegang pulak ni payung besar tu. Besarnya jasa. Kita rasa, kalau ada nurse mai dekat kita duduk di post office sekarang ni, sampai sekarang ni, kalau nurse pakai baju nurse, kita akan ke belakang bagi nurse tu ke depan. Walaupun kita tak tahu nurse tu bertugas bahagian, dia kata saya bukan bahagian COVID, saya bahagian cek gigi je. Cek gigi pun tak apalah, kita appreciate dia. Kita macam, wah hebatnya. Jadi ukhuwah kita tu dengan, kita rasa semua orang yang menolong kita tu, kita jadi lebih kasih sayang di antara umat Islam. Dan Nabi SAW menyebut, antara tanda akhir zaman, kita hanya bagi salam pada orang yang kamu kenal. Tapi kalau kamu nak dapat kasih sayang betul, bagilah salam dan mesra dengan orang yang kamu kenal, dengan orang yang kamu tak kenal. Moga-moga adanya COVID ini melambatkan lagi isu-isu akhir zaman kita. Sebab kita teringin nak bagi salam dekat semua orang, teringin nak sapa dengan orang, teringin nak ukhuwah dengan orang dan sebagainya. Dan banyak kita tengok hikmah dia juga, bukan kita kata ukhuwahnya kita juga, kita dapat bina di kalangan ahli keluarga kita hari ni, sehingga kita dan anak-anak kita pun kita tengok yang tak pandai azan pun pandai azan. Kita tak pandai nak sembahyang khutbah Jumaat, Allahu Akbar, khutbah raya pun sakan tu, berdiri atas washing machine lah, pegang tu apa macam Avengers punya satu tak, Datuk Menteri pun dia tegur lah, dia kata benda ibadah ni janganlah memang sangat. Jadi kita kata ukhuwah tu sangat penting di kalangan kita orang Islam hari ni. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Kamu semua orang Islam bersaudara. Kala jauh semua orang Islam hari ni kita nampak macam bersaudara. Walaupun kita kata non-Muslim sendiri pun kita tengok bila dia susah, kita teringin nak ambil tahu, ada orang dekat taman kita, semua orang ambil tahu pasal dia. Dia kena ambil hospital, ambil dia. Kita teringin nak bantu isteri dia, pergi rumah dia, beli mainan dekat anak dia, hiburkan anak-anak dia. Padahal dulu masa kita sebelum COVID kita tak rapat sangat dengan jiran-jiran kita tu. Maka hari ni kita tengok selepas surutnya sedikit demi sedikit COVID ni, ukhuwah kita, taman kita makin seronok, kalau flat kita makin seronok, atau komuniti kita, atau bahasa tajuk kita hari ni, ummah kita makin gembira dan makin respon sedikit lah Ustaz untuk soalan kita yang kedua ni. Okey, terima kasih Ustaz Syafiq. Memang cantik jawapan tu. Di mana di dalam COVID ni kita bukan melihat kepada masalah yang berlaku. Bila kita bersatu, kita ramai ni bukan kita melihat bebanan yang akan kita timpa. Tapi kita melihat ia satu peluang. Peluang apa? Peluang untuk kita sebarkan kebaikan, untuk kita membantu. Benarlah Rasulullah SAW mengatakan al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan yang di atas yang memberi itu akan sentiasa lebih baik daripada tangan yang menerima. Justru itu dalam suasana hari ini mereka berlumba-lumba untuk memberi. Walaupun terkadang dirasa dia tu masing-masing tak dapat kerja, masing-masing terhenti, tetapi semangat dia untuk memberi kerana kesatuan itu mendorong kepada dia untuk menjadi yang lebih baik, dan dia tidak pernah merasakan itu suatu bebanan, suatu masalah yang akan menjadikan dia duitnya kurang. Itu tidak timbul masalah kerana yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kita, menuntut kita untuk bersatu agar kita saling bantu-membantu, dan kita ada ruang, ada tempat untuk kita
sebarkan kebaikan. Cuba bayangkan suatu ketika zaman Islam, apabila semua orang tu jadi baik, orang tu jadi sempurna, sampai nak bayar zakat pun tak ada orang terima zakat. Jadi di mana kita nak, orang kata nak menyumbangkan kebaikan. Jadi hari ini dengan apa yang berlaku, hikmah cukup besar, terlalu ramai orang yang memerlukan bantuan daripada kita, maka urutkanlah. Tidak akan menjadi apa-apa sebab kita bersedekah. Okey, terima kasih Ustaz. Dan kita berpindah kepada Ustazah Istifadah. Jadi sebelum saya nak serahkan kepada Ustazah untuk mengupas lebih lanjut tentang mengapa perlunya kita bersatu, mohon kepada rakan-rakan di Facebook yang live sekarang untuk share dan like. Dan juga kalau nak menyumbang kepada Dewan, ke tabung Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara untuk kita menyemarakkan aktiviti-aktiviti dakwah bersama, insya-Allah sedia jadi nombor akaun tertera di Facebook masing-masing. Maka janganlah rasa segan silu. Orang tak nampak pun, buka akaun, masukkan saja. Jadi mudah-mudahan itu menjadi sumbangan kita, menjadi jariah kita, menjadi investment, orang kata labaran kita untuk kita balik nanti menemui Allah Subhanahu Wa Taala di alam barzakh. Okey, terus kepada Ustazah. Saya rasa Ustazah dah tak sabar untuk berkongsi, menambahkan lagi, menyambung lagi idea yang tadi. Yalah, Ustazah memang kalau berbicara, tutur bicaranya cukup teratur. Kemudian idea sentiasa mencurah-curah, tak putus-putus, bagi serahkan kepada Ustazah. Cuba Ustazah sama balik dia tentang apakah hikmah di sebalik kita ini perlu bersatu walaupun di sana nampak banyak masalah, banyak bebanan yang perlu kita hadapi. Sila Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Muhyiddin, Ustaz Syafi. Saya nak petik satu kisah di mana guru saya pernah bercerita, dan ceritanya ini sangat menyentuh jiwa saya lah. Sebab masa tu saya baru tingkatan 1, ya. Di dalam tingkatan 1 tu kita masih mencari identiti lagi kan, dan kita suka dengar cerita. Jadi antara ceritanya dia mengatakan bahawa penting sangat umat Islam ini bersatu padu kerana banyak musuh-musuh Islam ataupun orang yang dengki dengan Islam ataupun orang yang tak mahu Islam itu tersebar, ya, atau orang yang tidak memahami Islam ini, dia akan meracun Islam tersebut. Dia kata cuba bayangkan ada segerombolan kambing, dia kata kalau kambing itu jalan bersama kan, di mana-mana dia pergi dia akan selamat bersama dengan pengembalanya. Tapi kalau ada satu yang lari ataupun terpisah daripada kelompok kambing itu, boleh bayangkan tak apa yang terjadi dengan seekor kambing itu. Maka mudahlah serigala ke, harimau ke, ataupun orang sendiri, ya, yang mencuri atau mencolek kambing biri-biri itu. Jadi di sini menunjukkan bahawa waktu tu saya kata, oh sangat penting ya kita bersatu padu. Dan kemudian bila cikgu saya cerita macam tu, barulah faham Allah suruh kita solat berjemaah, kan. Allah suruh kita berkahwin untuk tegakkan keluarga, untuk menyatu padukan keluarga. Sebab bila berkahwin itu kan dua keluarga bergabung jadi satu kan. Jadi baru nampak dan barulah boleh faham. Terbayanglah tawaf itu ramai-ramai. Terbayang pula sa'i Safa Marwah ramai-ramai. Terbayang wukuf di Arafah ramai-ramai. Dan waktu dulu tu di asrama, saya tak berapa suka duduk sembahyang dengan orang yang himpit-himpit. Berjemaah ni kan himpit-himpit tu, pertama kita panas, kemudian yang kedua macam-macam perangai, macam-macam bau kita rasa kan. Jadi rasa macam tak ada privacy lah kan. So cerita ini benar-benar dia mengetuk pintu hati saya. Jadi menunjukkan bahawa apabila kita bersatu, maka sudah tentu ada sesuatu yang kita akan dapat hikmah dia, kebaikan yang banyak. Dan dalam ke arah itu, maka kita harus bersabar. Sebab sabar kita dengan kawan kita, dengan sahabat kita, perangai dia bagaimana macam tu, Allah akan berikan ganjaran yang hebat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, saya nak petik ya satu hadis yang juga hadis ini sangat memberikan kesan ya yang mendalam pada saya bila saya lihat, bila saya baca kembali. Ini kena carilah kejap. Allahu Akbar, kat mana pula saya letak hadis ni? Sekejap ya. Tak hafal hadis ni, insya-Allah. Alright ya. Kurang-kurangnya ada tempat nak rujuk Ustazah. Tahu nak cari kat mana? Okey. Ustaz talian hayat saya boleh tolong? Okey. Saya dapat. Okey. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah
di bawah tajuk bersabar apabila bercampur dengan manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu allazi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum a'zamu ajra minal mu'mini allazi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Mafhumnya Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas kejahatan mereka lebih besar ganjaran untuknya dari mereka yang tidak bercampur dengan manusia dan tidak bersabar atas kejahatan mereka. Jadi rupa-rupanya kalau kita petik secara ringkas daripada hadis ini, apa yang kita nak dengan perpaduan ni? Apa yang kita nak daripada bersatu padu ni? Satu je tuan-puan, yang kita nak adalah ganjaran dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat-saat kita tak boleh untuk bersama manusia, tetapi Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersama-sama bergaul dengan manusia, kita korbankan kita punya kepentingan peribadi kita. Ya, kepentingan arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga arahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan perempuan, biasa tak kita dengar bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi macam itulah juga Islam. Sebab Islam ini tertegak atas pribadi-pribadi muslimnya. Jadi kita ini yang menjadi duta kepada Islam. Orang melihat Islam pada penganut-penganutnya itu secara umum. Kalau mereka tidak ada ilmu, memanglah hanyutlah. Kalau tengok penganut tak bagus tu, memang dia reject je lah kan. Dan ini yang berlaku pun pada hari ini kan. Tapi kalau dia ada ilmu, dengan ilmu dia boleh memahami Islam. Jadi insya-Allah lah. Tapi as of now, secara umumnya orang akan melihat duta-duta Islam ini. Jadi kita yang memaparkan bagaimana bentuk rupanya Islam tersebut. Kalau orang takut dengan Islam, kalau orang rasa trauma dengan Islam, kalau orang fobia, saya tak nak sebut fobia sebab fobia ini adalah satu gagasan yang terancang. Ya. Jadi kalau orang takut dengan Islam, maybe it is because of us. Sebab kita, mungkin cara kita bergaul dengan mereka, kita bagi salam hanya dengan orang Islam. Tapi dengan non-Muslim kita tak pernah pun mengatakan apa khabar kan, selamat pagi kan, asal non-Muslim aja bye-bye lah kan. Kita tak cakap apa-apa pun. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, mungkin di sini kita perlu lihat kembali bagaimana kita harus bersatu dalam satu negara, dalam satu teritori ataupun sempadan yang baik. Dan satu lagi pentingnya bersatu padu adalah di mana Rasulullah SAW bersabda juga, Allah fi aunil abd makana ataupun madam al-abd fi auni akhihi atau kama qala. Maksudnya Allah sentiasa membantu hambanya selama mana hambanya itu membantu sahabat-sahabatnya yang lain. Ya, dan sangat indah lagi satu surah Al-Maidah ayat yang ke-48. Ayat Al-Quran. Wa ta'awanu, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ini adalah arahan daripada Allah, maka hendaklah kita bekerjasama di atas kebaikan dan ketakwaan. Sebab kalau kita tidak bersepadu atas nama al-bir wat taqwa, maka kita akan bersatu padu ke arah yang satu lagi pula. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi atas dosa dan juga permusuhan, maka kita akan bersatu padu. Kalau kita nak boykot orang ni, wah kita boleh bersatu padu lah pula kan. Kalau kita rasa tak setuju dengan orang ni, boleh pula satu kepala kan dengan dia. Sebab apa? Sebab permusuhan. Jadi kita tak perasan benda itu sebenarnya memercikkan permusuhan. Jadi sebab itulah kita kena bersatu padu ke arah yang albir wa taqwa. Maka saya kira pentingnya bersatu padu itu memang penting, tapi lebih penting kalau kita meletakkan hala tuju, kita nak bersatu untuk apa sebenarnya. Itu yang lebih utama. Wallahu a'lam, Ustaz. Okey, terima kasih Ustazah. Jelas kepada kita memang bersatu itu satu yang dituntut. Tapi bukan sekadar nak memenuhi tuntutan bersatu kebersamaan itu, tapi untuk apa kita bersatu, untuk apa kita bersama. Mari-mari kita sama-sama renung-renungkan dan kita fikir-fikirkan agar kehidupan kita, masa depan kita akan jauh lebih baik. Khususnya hari ini kita melihat bagaimana kita umat Islam ya, dalam keadaan yang agak ketinggalan dalam banyak perkara. Sedangkan kita punya kekuatan. Kita adalah di antara umat yang ramai. Jadi cuba kita berlapang dada, kita fikirkan semula apakah yang perlu kita lakukan agar umat Islam terus bersatu, mereka punya kedudukan yang lebih mantap dan mereka lebih dihormati
oleh orang lain. Bukan kita nak dia takut dengan kita. Tapi Islam ini berkembang dengan mereka menghormati dan respect kepada apa yang dilakukan oleh orang Islam. Tadi Ustazah pun sebutkan. Tiba kita tengok balik bagaimana hubungan kita dengan non-Muslim. Ya, terkadang kita nampak non-Muslim terus dah macam nak bergaduh. Adakah itu dituntut, diajar oleh Islam? Ya, sedangkan kebaikan kita perlu disebarkan. Dalam kejiranan pun kita ada jiran yang Muslim, ada bukan sekadar Muslim tapi kerabat, ada jiran yang bukan seagama tetapi dia ada hak jiran. Jadi kita bincang-bincangkan untuk kita hidup lebih harmoni, kita dapat merasakan nikmatnya hidup di atas dunia di samping kita dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Okey, untuk pusingan yang terakhir sebelum itu kepada para pendengar, para penonton, warga netizen, jangan lupa like and share kongsian yang cukup hebat pada malam ini untuk kita sama-sama dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tuan-tuan mungkin tak ada berpeluang untuk berceramah, ya, sebagaimana Ustaz Syafi dan juga Ustazah Fadia. Namun dengan share saja, Allah Rabbi, kita akan dapat pahala yang sama sebagaimana orang yang bercakap. Nabi sebut, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada perkara yang baik, maka dia akan dapat pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Sebab kita share, orang dapat ilmu. Sebab kita like, maka kita akan dapat beri sokongan kepada sedakwah. Alhamdulillah, itu yang terbaik. Di samping, jangan lupa untuk sumbangkan sedikit daripada rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ke tabung dakwah, majlis dakwah negara untuk kita menyemarakkan aktiviti dakwah, membangun ummah bersama-sama. Jadi untuk pusingan yang terakhir, sebagai kesimpulan daripada forum yang kita adakan pada malam ini, lebih kurang 1 jam kita berada pada malam ini, saya serahkan kepada Ustaz Syafi, ya, satu perkara, apakah sandaran yang boleh kita jadikan sebagai kepegangan dapat menyatukan umat Islam untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Fadil Ustaz. Dengar penonton muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh kongsikan pada malam ni adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali ila Allah Ta'ala ba'dal fara'idhi idkhalus sururi fi qulubil mu'minin. Amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala selepas daripada amalan fardu ini adalah menggembirakan hati orang Islam. Jadi kalaulah kita dalam tajuk kita bincang dalam ukhuwah Islamiah hari ini, kita bina, kita boleh gembirakan hati satu orang Islam, pahala dia sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat kalau kita nak gembirakan orang ni tak perlu benda besar kita buat. Kerana Nabi SAW dalam hadis yang lain juga menyebut kepada kita, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam, kriteria ciri-ciri dia adalah mulut dia dan tangan dia tidak membebankan orang lain. Dalam erti kata yang lain, mulut dia membantu orang lain untuk agama dan tangan dia membantu orang lain untuk agama. Dan balik kita pada hadis yang Nabi SAW kata gembirakan hati orang. Kita nak ukhuwah ni, kadang-kadang benda tu bukan besar. Benda kecil-kecil je kita buat. Pernah kadang-kadang, contohlah kan kita kata apa, kadang kita beli nasi lemak kan, orang jual tepi jalan itu, benda tu harga dia RM9.8 atau RM9.5 kupang. Kita bagi RM10. Kita kata bukanlah nak belagak kita macam tu, tak. Kita kata tak apalah. Sebab kita tengok dia kadang-kadang bawa anak kecil dia duduk di situ pukul 6:30 pagi gelap-gelap duduk goyang anak dia nak pergi tidur tu. Kita kata kat dia benda kecil-kecil, Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan yang sangat banyak pada kita. Kadang-kadang kita banyak benda kita lupa. Mungkin ukhuwah yang kita nak bina tu, ni kita kata musim Covid ni kita nak bina ukhuwah. Dah lama dah tinggal, benda kecil-kecil je. Berapa ramai di kalangan kita masa dia lalu masuk di tempat kerja, dia sapa guard ada kat luar. Guard lah, tak kira lah Muslim ke non-Muslim ke. Kalau Muslim, uncle sihat ke sudah makan ke. Dan tak melampau kalau saya kata tak ramai yang berani. Kita beli nasi lemak,
Apa salah kita beli satu nasi lemak lebih pada Pak Gap kita? Cleaner duk cuci kita, duk cuci tandas kita, duk cuci macam-macam kita tu. Kita nak beli, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita makan di kedai, dia main makan juga. Apa salah kita belanja dia, 2 orang makan je. Cleaner bukan nak makan banyak mana pun. Makcik tu minum nasi lemak satu, teh ais satu. Adalah 3-4 ringgit. Tak miskin lah saya rasa belanja cleaner tu. Tapi benda kecil tu, dia ingat dengan kita selama-lamanya. Mungkin doa dia, saya nak abang, mungkin doa dia di waktu malam untuk kita lebih makbul daripada tahajud kita di waktu malam. Mungkin doa dia ketika kita belanja dia kata, tak apalah saya belanja hari ni. Betul ke? Kadang-kadang dia rasa berat, ya Allah murahkanlah rezeki atau selamatkanlah orang ni. Mungkin dalam qada Allah Ta'ala ada benda tak elok nak kena kita. Mungkin kita spend 1-2 ringgit belanja dia, Allah pelihara kita daripada keburukan dan musibah yang Allah nak bagi kat kita tu. Kita kata, ukhuwah yang kita nak bina tu, kita tak perlu modal yang besar. Kadang-kadang hanya dengan senyuman sahaja boleh menyebabkan orang tu runtun hati dia. Mungkin dia nak marah dengan kita, tapi dengan kita senyum dengan dia, kita bagi salam dengan dia, akhlak yang baik. Saya rasa ramai orang di luar negara yang dia masuk Islam hanya disebabkan akhlak orang Islam. Betul. Kerana kita qiyamulai di waktu malam, orang tak tahu qiyamulai kita. Kita puasa Isnin Khamis, siapa tak tahu kita puasa. Kita pergi umrah, kita tawaf, kita sa'i, tak ada siapa yang tahu benda tu. Dan orang non-Muslim, dia akan lihat kita satu je. Apabila dia buka mulut dengan kita cakap, dia tengok akhlak kita baik, dia akan rasa mudah tertawan hati kita. Dan mereka bukan ada di sebelah tahajud kita, di sejadah, dia pun tak tahu. Kita punya hebat tahajud tu hanya akan boleh menunjukkan akhlak kita yang baik. Kadang-kadang ada kawan-kawan non-Muslim kita yang baik, kita kadang-kadang kita rasa macam berat hati dengan mereka. Maka apa yang kita boleh simpulkan daripada perbincangan yang kita bincang hari ini adalah hikmah yang besar Allah Subhanahu Wa Taala letak di sebalik COVID ini. Maka mari sama-sama kita interaksi positif dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja jadi, kita jangan berbalah dengan takdir. Kerana kita memang tak akan boleh. Cuba kita cari ruang positif. Okey, mungkin Allah nak bagi ni, mungkin Allah nak bagi ni. Mungkin kadang-kadang kita rasa berat, tapi insya-Allah ada satu benda yang besar Allah yang Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala rancang untuk kita. Dan kita ingat satu hadis penutup, boleh saya bagi kat kita sebagai panduan juga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa yang kamu suka untuk diri kamu, kamu bagi pada kawan kamu juga. Maka itu tanda kata kesempurnaan iman. Kalau kita je nak yang best, kita je nak yang sempurna, kita je nak yang sihat, maka mustahil kita dapat kebaikan. Dan Nabi ajak pada kita atas nama ukhuwah, satu istilah yang boleh saya sebut, ad-du'a fi dhahril ghaib. Doa pada orang, pada saudara kita dalam keadaan dia tak tahu pun kita. Ya Allah, saudara sebelah aku ni kesian kat dia, tengok selalu duk berkelahi, duk bergaduh, bagilah ukhuwah dia baik. Anak dia selalu polis mai cari di rumah. Biasa hilang polis mai cari di rumah. Ya Allah, bagilah anak dia jadi elok. Doa malaikat itu, malaikat akan doa, walaka misluhu, malaka misluhu. Untuk orang pun macam tu juga, suami kita jadi baik, isteri kita jadi baik. Dengan kita ada satu sifat, kita rajin doa ke orang, akhlak yang baik dengan orang, ukhuwah Islamiah dengan orang, dan insya-Allah buah daripada amalan kita tu akan terlihat dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan itu sebagai kita kata penutup lah untuk malam ni. Dan saya ambil masa Ustaz. Terima kasih banyak-banyak pada Dewan Dakwah, pada Ustaz, pada Ustazah. Saya ni pun bidang terjun je Ustaz. Sebab je tak layak sangat lah nak ganti Al-Fadil tu guru kita Ustaz Jafri tu. Jadi ala kuliahannya dia minta tolong sekadar kemampuan lah. Tak maaf banyak-banyak pada Ustazah kalau ada salah silap cakap apa boleh tegur saya. Dan Ustaz pun kalau ada apa-apa salah silap saya mohon banyak-banyak. Dan terima kasih juga Dewan Dakwah atas Majlis Dakwah Negara atas ruang dan peluang diberi pada malam ni. InsyaAllah ada ruang kita akan jumpa lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat Ustaz Syaf. Okey, itu baru terjun tu. Kalau dia terbang lagi hebat Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, memang jelas kepada kita bagaimana kita nak menyatukan kita ataupun kita nak wujudkan rasa kita ada kekuatan, memang kena sebarkan kasih sayang. Dan memang Islam itu tersebar dengan
kasih sayang. Biarlah Islam itu dihormati. Kita tak mahu Islam itu digeruni dan ditakuti. Kecuali orang Muslim memang mereka memusuhi kita dan dia akan rasa takut dengan apa yang kita lakukan. Namun yang lebih cantiknya Islam itu sebagai rahmatan lil alamin ini, biarlah ia diterima dan dipersembahkan dengan sesuatu yang cantik, dan cantiknya Islam itu daripada akhlaknya sebagaimana diterangkan oleh Al-Fadhil At-Tasyafi tadi. Jadi untuk seterusnya saya serahkan kepada Ustazah untuk kita menyimpulkan dalam forum kita pada malam ini, apakah yang menjadi asas kukuh pandemik COVID-19 ini menjadi penyatu kepada umat Islam, menjadi ummah seluruhnya. Sila Ustazah. Baik, terima kasih Ustaz. Saya ingatkan tadi Ustaz Safi dah buat kesimpulan, dah habis. Rupanya ada lagi Ustaz. Berapa minit lagi Ustaz? Ustazah bagi 5 minit je Ustazah. 5 minit je, aduh. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikan ataupun saya petik satu ayat daripada surah Al-Anfal ayat 63 tentang satu peringatan berkenaan dengan perpaduan ini di mana Allah berfirman bahawa saya bacakan ayat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Mafhumnya, dan yang mempersatukan hati-hati mereka, walaupun dialah Allah yang mempersatukan hati mereka, walaupun kamu membelanjakan seluruh kekayaan yang berada di bumi ini, niscaya kamu tidak akan dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang mempersatukan hati mereka, sesungguhnya dia maha gagah lagi maha bijaksana. Jadi di sini menunjukkan bahawa hati-hati ini dapat disatukan daripada Allah, dan sangat benar saya suka tadi bila Ustaz Syafi sebut kita kena doa kan, mendoakan mereka, mendoakan sahabat-sahabat kita dan sebagainya, sebab memang kebergantungan kita hanya pada Allah, dan Allah lah yang akan melunakkan hati mereka kan, melembutkan hati mereka, melembutkan hati kita Jadi untuk sama-sama terus bersatu. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut berkenaan dengan perpaduan, saya punya kepala otak ni kan, Ustaz Syafi, Ustaz Muhyiddin, tak boleh lari daripada peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Sebab yang itu dia merupakan satu mercu tanda perpaduan yang perlu kita contohilah. Walaupun dalam keadaan pandemik ni, sebab bila saya tengok pandemik, kita boleh nampak belajar banyak lagi daripada ibrah hijrah Madinah, yang sebenarnya pandemik ni hanya macam satu tepis sajalah, satu macam renjisan sahaja yang kita petik daripada ataupun kita ambil, kita belajar daripada peristiwa hijrah Madinah. Nombor satu, apa yang kita belajar adalah perjuangan yang satu. Sama juga dengan pandemik COVID-19 ini, kita adalah perjuangan yang satu. Perjuangan untuk menyelamatkan, perjuangan untuk memastikan kita sihat, perjuangan untuk terus survive, perjuangan untuk tidak menyerah kepada kematian dan sebagainya. Jadi ini adalah satu perjuangan yang sangat jelas. Dan hijrahnya Nabi ke Madinah dimulai dengan bai'ah. Dan bai'ah ini dia sebenarnya yang sangat indah adalah bila kita lihat Rasulullah SAW sampai sahaja sahabat di Madinah, sebelum tu Nabi telah mempersaudarakan. Dia ada mu'akhak, itu adalah satu projek yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW, di mana baginda mempersaudarakan kaum Aus dengan Khazraj dahulu. Aus dan Khazraj ini disatukan menjadi golongan Ansar, dan kemudian tuan-tuan puan, bila Muhajirin datang, sekali lagi mereka dipersaudarakan. Jadi itu yang saya rasa minat bila Ustaz Syafi sebut ukhuwah. Jadi ukhuwah ini dia bukan saudarakan itu seolah-olah seperti adik-beradik, sedarah sedaging, seolah-olahnya begitu. Jadi dia macam satu kesepaduan yang saya kira sangat-sangat penting lah. Dan apabila membantu antara satu sama lain dalam bentuk kebajikan. Jadi begitu juga yang berlaku pada COVID-19 dan pandemik. Kalau kita lihat dan analisa dengan hati yang terbuka, kita lihat semua masyarakat kita ini disatukan dan bersatu kerana kebajikan. Ramai NGO turun padang, tak kira lah NGO itu berkumpulan atau kadang-kadang dia individu, hatta individu pun setakat yang dia mampu pun. Dan saya ada WhatsApp group tuan-puan, semua WhatsApp group itu dia merancang dan sentiasa berbincang macam mana hendak
membantu orang lain, membantu jiran dia. Ini sangat luar biasa. Jadi kebajikan, maka kebajikan itu boleh menyatukan hati-hati. Tuan-tuan perempuan, seterusnya yang ketiga adalah dalam bentuk kesatuan keluarga. Yang ni yang dihurai panjang oleh Ustaz Safi tadi kan. Kenapa persaudaraan yang membentuk macam satu unit-unit keluarga. Tuan-tuan perempuan, baik keluarga, baiklah masyarakat. Tak ada keluarga, tidak ada masyarakat. Maka persatuan ataupun perpaduan, bukan persatuan ya, kesepaduan itu, menyatu padukan itu harus bermula daripada unit yang bernama keluarga supaya kita boleh tegak berdiri sebagaimana binaan yang kukuh, bunyanun marsus. Ya. Jadi insyaAllah kembali kepada Ustaz, saya juga mohon maaf kepada Ustaz Syafi kalau terlebih dalam bicara. Begitu juga kepada Ustaz Muhyiddin Mokhtar kalau kot banyak mencuri idea-idea Ustaz. Ya. Dia tak ada hak milik Ustaz. Ya? Okey. Ustaz Muhyiddin adalah guru saya dan juga kepada para sahabat yang sentiasa memberi sokongan ya, yang padu kepada kami semua, kepada Dewan Dakwah dan doakanlah ya, dan insyaAllah kita sama-sama doa untuk perpaduan ummah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah di atas kesimpulan yang cukup cantik menekankan betapa kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman perlu bersatu padu dan asas kesatuan kita adalah untuk apa? Itu mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya memang kita tak, kalau kita nak berpegang kepada sesuatu, orang kata asas apa untuk kita bersatu? Memang kita sebagai Islam, asasnya adalah kita berpegang kepada tadi Allah. Caranya bagaimana? Mungkin kita tengok kesesuaian pada setiap masa dan ketika. Hari ini dengan kita sama-sama melakukan kebajikan, buat membantu orang, itu boleh jadikan sebab untuk kita bersatu. Sebagaimana kata-kata daripada Imam Hasan Al-Banna, nata'awan fima ittafaqna alaih wa ya'ziru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Maka kita bantu-membantu pada perkara yang kita bersetuju, memang itu boleh dibuat. Tak siapa pun untuk buat kerja kebajikan, kebaikan, kita memang setuju. Kita samalah. Bantu-bantu tak kira pada NGO mana-mana. Jadi kita bersama-sama membantu orang yang memerlukan. Tetapi kita saling bertolak ansur, memberikan kemaafan sekiranya kita ada perkara yang kita berbeza. Memanglah pendapat kita berbeza. Masalah fiqh lagi nak berbeza. Tapi adab kita, tak apalah kita bertolak ansur. Jangan sampai kita berpecah, kita bertelakah, kita bergaduh disebabkan perbezaan pandangan, perbezaan pendapat. Yang penting kita lihat apakah maslahah yang kembali kepada umat Islam. Jadi Alhamdulillah, saya rasa cukup untuk forum sulung yang pertama Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Kita membicarakan tentang kesatuan, penyatuan, perpaduan umat Islam. Semoga kita sentiasa berusaha untuk bersatu padu. Dan untuk akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syafi jauh daripada Pening dan juga Ustazah Ispadiah. Walaupun nampak jauh, sebenarnya kami tak jauh saja di sini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha kita. Dan seterusnya, jangan lupa untuk like ya, page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara untuk sama-sama kita menyemarakkan dakwah ya, tanpa sempadan. Dan jangan lupa juga, kalau dalam poket tu tak ada nak menyumbang tu kan, buat tabung tak ada, tak berjalan. Jadi bukalah akaun, senang je kat tali membutuhkan, transfer je sebelah mana yang ada untuk kita sama-sama membantu aktiviti dakwah. Memang Majlis Dakwah Negara, Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara berazam untuk menjadi satu platform untuk kita menyatukan seluruh umat Islam, umat manusia, untuk kita sama-sama membangunkan umat Islam, tak kira siapa, dakwah tanpa sempadan dengan penuh kasih sayang. Ya. Dan seterusnya, jangan lupa untuk sentiasa follow up dan follow Facebook Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara untuk mengikuti program-program seterusnya. Sebenarnya kita ada kuliah mingguan.